Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam #09educators kepada semua para pendidik negeri Perlis. Alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi pada hari ini dalam segmen Smart Teaching. Jadi pada hari ini saya bersama rakan-rakan saya di sektor pembelajaran, kami akan membincangkan tentang problem based learning ataupun pembelajaran berasaskan masalah. Jadi untuk pada hari ini saya akan bahagikan program kita ini kepada 3 segmen. Daripada yang pertama, kita dapati saya akan memberikan input terlebih dahulu tentang apa yang dimaksudkan pembelajaran berasaskan masalah. Kemudian yang kedua, rakan saya Encik Nazri akan membincangkan tentang bagaimana proses pembelajaran berasaskan masalah ini dilaksanakan, dan kita akan ikuti yang berikutnya daripada Cikgu Puan Rosma daripada Sekolah Menengah Derma yang akan menunjukkan kepada kita bagaimanakah beliau melaksanakan proses pembelajaran berasaskan masalah ini. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama yang akan membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran berasaskan masalah ini. Jadi pembelajaran yang diperolehi dalam proses memahami dan menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi maksud di sini bahawa kalau kita lihat kepada problem based learning ini ataupun PBL, is the learning that result from the process of working toward the understanding of the solution of a problem. Maksud di sini bahawa bagaimana seorang guru itu dalam PDPC yang beliau jalankan itu, dia memberikan satu soalan ataupun satu masalah kepada pelajar untuk mereka selesaikan dan mencari apakah satu resolusi yang baru berdasarkan kepada idea-idea baru, pendapat mereka, hasil daripada inquiry yang telah mereka lakukan. Dan kalau kita lihat di sini bahawa selalunya guru akan memberi soalan ataupun idea yang berbentuk kepada soalan andaian. Andainya jikalau perkara ini berlaku, andai jikalau perkara ini tidak berlaku, apakah perkara yang berikutnya akan berlaku? Sebab kita tahu kan, sekarang kita tahu bahawa kita ingin menghasilkan kepada ramai pelajar yang future proof student. Kalau kita lihat di negeri Perlis ini, kita dalam masa kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, jadi sama juga seperti ini, bagaimana pelajar aplikasikan idea-idea ini di mana guru akan memberikan soalan yang bertaraf seperti high order thinking skill, soalan yang berbentuk kebat kepada pelajar di mana mereka akan membincangkan bersama rakan mereka, dan they will come up with the new ideas, pendapat yang baru, cara yang baru, idea yang baru berdasarkan kepada mereka sebagai seolah kalau pelajar kita seorang remaja, bagaimanakah pendapat mereka dan bagaimana cara untuk mereka mengatasi masalah tersebut. Okey, saya berikan contoh di sini. This is among the popular examples of problem-based learning. Kita lihat pertama tentang COVID-19 di Malaysia, ada 4 saya berikan di sini. Yang kedua, Titanic sink. Yang ketiga, air crash investigation. Dan yang keempat, perkara yang baru berlaku, flash flood Ian and Kuala Muda Kedah. Kita pergi tentang COVID-19 ini, ramai yang telah bercakap tentang COVID-19 ini. Cuma saya nak sentuh di sini, dalam problem based learning ini, bagaimana apa yang saya katakan tadi, kita menyediakan pelajar-pelajar kita adalah mereka yang future proof. Maksud di sini bahawa bagaimana mereka menyesuaikan diri mereka pada masa hadapan dengan keadaan-keadaan yang berlaku. Sebab kita tahu bila pandemik COVID-19 ini, ramai orang walaupun mereka berjaya, walaupun mereka hebat dari segi pekerjaan, tapi akhirnya kadang-kadang kita dapati mereka gagal. Jadi bagaimana mereka nak adopt dan adapt dengan situasi yang berlaku pada masa sekarang. Jadi inilah pentingnya kalau kita katakan problem based learning ini, bagaimanakah mereka menyesuaikan diri mereka dengan keadaan semasa. Okey, contoh yang kedua, Titanic sinks. Ini selalunya kita fikirkan juga, guru boleh memberikan soalan kepada pelajar, andaian sama ada jikalau kapal Titanic yang hebat ini tidak tenggelam, dan jikalau kapal Titanic ini tenggelam, apakah yang berlaku kepada anak kapal dan sebahagian daripada penumpang kapal ini? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kapal ini tenggelam? Adakah kerana iceberg?
yang ada di sekitar luar kawasan Nova Scotia berhampiran dengan Kanada itu, ataupun kelemahan kepada kapten kapal, ataupun kelemahan dari segi teknikal pembinaan kapal pada masa itu, ataupun sikap orang-orang British pada masa tersebut. Mereka untuk mereka berpindah ke kawasan yang baru di Amerika, mereka sangat bangga, sombong dan bongkak. Dikatakan mereka yang berada di dalam kapal ini, di mana bagaimana kapal itu dibahagikan kepada dua bahagian. Satu kawasan adalah untuk orang yang kaya dan satu kawasan untuk orang yang kurang berada. Jadi kita boleh pelajar boleh fikirkan, adakah ini merupakan antara perkara-perkara yang muncul ataupun yang timbul jikalau kapal itu tidak tenggelam ataupun kapal itu tenggelam. Okey, yang berikutnya kalau kita lihat benda yang terbaru berlaku minggu lepas di negara kita di kawasan Kuala Muda Yan, kita dapati bahawa telah berlaku fenomena kepala air, dikatakan di situ flash flood ini, bagaimana sebahagian daripada kawasan-kawasan sekitar Yan di situ kita dapati telah ditenggelami air dan ramai yang mangsa yang kehilangan nyawa dan juga mereka yang kerosakan harta benda. Dan selepas daripada berlaku peristiwa ini, mula timbul, macam saya katakan, dia akan trigger, benda itu akan timbul keluar, benda-benda yang baru keluar. Antaranya adalah kenapakah timbulnya banyak balak yang turun daripada Gunung Jerai? Kenapakah timbulnya apakah bagaimana dengan pihak majlis bandaran umpamanya bersedia dengan fenomena seperti ini? Bagaimana dengan masa depan bagi kawasan Kuala Muda, bagi kawasan Gunung Jerai dan juga tentang Pantai Murni di yang tersebut, potensi mereka sebagai kawasan pelancongan. Jadi benda-benda ini mula timbul selepas daripada peristiwa itu berlaku. Tetapi kalau kita memikirkan benda ini, bagaimanakah kalau di masa hadapan, dan kita boleh minta supaya pelajar itu berfikir ataupun memberikan idea baru, sama ada jikalau benda ini tidak berlaku dan jikalau benda ini berlaku, apakah perkara-perkara yang kita akan buat untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi ini. Dan yang keempat adalah tentang air crash investigation. Ini juga selalu benda yang bila kita dapati apabila berlakunya peristiwa ataupun kebelakangan kapal terbang yang air crash ini, kita dapati bahawa antara selalunya kita akan dapati perkara pertama yang selalu dicari oleh pegawai penyiasat dan rescue ini adalah tentang the black box, kan. Mereka nak tahu apakah percakapan ataupun yang terakhir antara pihak pilot kapal terbang dengan pihak di airport yang kontrol ataupun kawal kapal terbang ini. Sebab ini yang akan menentukan sesuatu kejatuhan atau tidak kapal terbang tersebut. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini dah dikatakan bagaimana yang akan memberi ataupun membantu kepada kita untuk berfikir tentang jikalau masalah ini berlaku, bagaimana cara untuk kita atasinya di masa hadapan. Peristiwa ini yang akan membantu kepada kita untuk peningkatan kepada kehidupan kita supaya benda yang sama kita tidak akan berulang untuk melakukan masalah yang sama. Sebelum kita nak menyelesaikan satu masalah baru, tapi sebenarnya kita masih meneruskan benda-benda masalah ataupun tidak menyelesaikan satu masalah yang memang telah lama berlaku. Okey, ini adalah sebagai salah contoh, salah satu prosesnya adalah kalau kita menyatakan tentang is a process when students are given a problem that they have to discover what new knowledge must be acquired before solving it. Maksud di sini bahawa mereka akan discover, mencari ataupun mendapat idea-idea dan juga satu perkara yang baru, new knowledge, pengetahuan yang baru mereka perlu dapat, mereka perlu cari. Saya katakan tadi tentang proses inquirer. Mereka mencari terlebih dahulu tentang apakah benda-benda yang boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya berikan contoh di sini, kalau kita dapati di sini adalah tentang masalahnya adalah bagi topik sejarah kami itu. Apa kata jika British tidak memberikan kemerdekaan kepada Malaysia pada tahun 1957? Saya pause dan saya ulang sekali lagi. Apa kata jika British tidak memberikan kemerdekaan kepada Malaysia pada tahun 1957? Saya rasa cikgu pun boleh fikirkan. Pada masa yang sama, saya percaya telah berada dalam onak pemikiran cikgu, jikalau British tidak memberi kita kemerdekaan, bagaimana kita pada hari ini? Adakah kita masih berada di bawah penjajah?
Bagaimana dengan negara-negara yang dahulu jiran kita, Indonesia yang telah merdeka lebih awal, Singapura setelah penyertaan dengan Malaysia, ataupun Brunei yang lewat merdeka daripada kita. Jadi benda-benda seperti ini kita akan berikan soalan. Sebab itu kalau kita lihat kalau di sini, frasa soalan di sini, apa kata ataupun andaian jikalau British tidak memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Adakah kita masih terus berada di bawah pengaruh British sehingga hari ini? Ataupun kalau kita lihat dulu kalau kita saya balik kepada peristiwa sebelum tahun 1957 di mana sebelumnya Malaysia ataupun Malaya akan diberikan kemerdekaan, British meminta supaya 3 kaum ini, Melayu, Cina dan India, dapat bekerjasama tinggal di dalam satu negara yang baru mereka akan memberikan kemerdekaan. Sebab kita tahu bahawa kita menjadi berbagai kaum ini adalah hasil daripada apa yang telah dibawa oleh pihak British di negara kita. Jadi benda-benda macam ini yang saya katakan tadi trigger kepada pemikiran pelajar untuk mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, saya sambung daripada sahabat saya, Cikgu Mahayudin, berkaitan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Jadi kalau tengok pembelajaran berasaskan masalah ni, pembelajaran berasaskan masalah ni adalah PDP yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi yang sebenar. Situasi yang sebenar. Okey. Baik, ada 5 proses utama untuk kita laksanakan pembelajaran berasaskan masalah ni. Baik, yang pertama ialah penentuan masalah. Jadi cikgu-cikgu sebelum kita nak buat PDP ataupun nak merancang PDP, yang pertama kita kena tentukan masalah apa yang kita nak kemukakan kepada murid kita. Jadi masalah yang kita nak kemukakan ataupun isu yang kita nak kemukakan kepada murid kita itu mestilah isu yang sebenar, yang kompleks dan mencabar pemikiran murid. Jangan tunjukkan benda-benda yang biasa. Jadi kena tunjukkan benda yang luar biasa supaya mereka akan berfikir secara kompleks dan komprehensif. Dan yang kedua adalah pemahaman masalah. Jadi bila murid dapat isu ataupun perkara yang disampaikan itu, murid akan mengenal pasti dan memahami masalah tersebut. Jadi maknanya bila dia dapat isu tu, dia akan kenal pasti isu tu, dia akan cuba memahami apa sebenarnya yang isu yang diutarakan oleh cikgu-cikgu tu. Okey, dan yang ketiga ialah penyelesaian masalah. Jadi dalam proses nak memahami masalah, nak menentukan masalah, jadi murid-murid akan menggunakan aplikasi kemahiran yang sedia ada, menggunakan prinsip, teori, kaedah penyelesaian masalah bagi menyelesaikan isu tersebut. Dan yang keempat ialah penilaian. Jadi bila hasil perbincangan yang kita buat daripada murid yang telah kita rancang, jadi murid akan menyenarai dan menilai cadangan penyelesaian masalah. Di situ nampak tak? Kata kemahiran-kemahiran komunikasi akan berlaku dalam pembelajaran berasaskan masalah itu. Dan yang kelima adalah penentuan. Jadi apabila mereka telah berbincang secara komprehensif berkaitan dengan isu yang kita utarakan tadi, mana mereka akan membuat keputusan secara bersama, secara kolektif. Okey? Baik. Seterusnya. Baik, ini adalah macam mana kita nak mengaplikasikan pembelajaran berasaskan masalah ni di dalam bilik darjah. Ini adalah contoh kita nak gunakan satu tajuk berkaitan dengan PDP. Jadi kalau tengok dekat sini, kalau cikgu-cikgu tengok dalam slide ini adalah berkaitan dengan bidang ataupun tajuk berkaitan dengan alam sekitar. Jadi standard kandungannya adalah bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan. Jadi standard kandungan yang kita nak bagi dekat murid sesuai dengan pembelajaran berasaskan masalah. Dan yang kedua ialah membaca dan memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Dan yang ketiga adalah menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang. Dan standard pembelajaran bersoal jawab dalam perbualan, menggunakan soalan bertumpu ataupun tertumpu dan menggunakan jawapan yang sesuai dan betul secara bertata susila. Membaca untuk menyaring dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat. Membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas menggunakan bahasa yang tepat. Jadi di sini
kalau kita nak rancang PDP, jadi kita kena sesuaikan dengan kemahiran-kemahiran ataupun standard kandungan yang ada dalam RPT yang telah kita buat. Baik. Di peringkat ini kita akan aplikasikan aktiviti. Aktiviti apa sebenarnya pembelajaran berasaskan masalah ini di dalam kelas ataupun di dalam bilik darjah. Yang pertama ialah murid diberikan di peringkat penentuan masalah, minta maaf. Jadi murid diberikan satu senario pencemaran alam kita melalui video. Jadi berdasarkan RPH yang kita bina selepas itu, jadi kita bagi murid diberikan satu senario pencemaran alam sekitar melalui video. Jadi murid akan tengok dalam tempoh mungkin dalam 5 minit, tengok video tersebut. Jadi murid akan mengenal pasti masalah berdasarkan situasi yang sebenar. Mungkin kita akan tunjukkan video banjir, minta maaf. Mungkin kita akan tunjukkan video sampah sarap di tepi jalan, di lautan, di sungai. Kita tunjukkan video-video tu supaya murid akan dapat melihat isu apa yang kita nak utarakan. Seterusnya, baik, seterusnya ada di peringkat pemahaman masalah. Jadi bila murid dah tengok isu yang kita utarakan dalam video tu, murid akan bersoal jawab dalam kumpulan untuk memahami masalah pencemaran. Jadi murid bila dah tengok tu dia akan mula berfikirlah, dia akan bersoal jawab dalam kumpulan dia. Sebenarnya apa isu yang cikgu nak utarakan? Dan seterusnya adalah murid mengumpul maklumat berkaitan masalah berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pelbagai sumber lain. Maknanya mereka akan bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar kemahiran ataupun pengetahuan yang dia ada. Sebenarnya siapa yang pernah tengok video ni, dia mungkin akan bagi maklumat dalam kumpulan tu, menggunakan apa yang dia ada. Ya, seterusnya penyelesaian masalah. Murid secara berkumpulan membina kerangka penyelesaian masalah menggunakan alat penyelesaian masalah 5W1H. Jadi di sini kalau kita tengok murid secara berkumpulan membina kerangka penyelesaian masalah. Jadi di situ dia akan mula berfikir. Jadi kalau cikgu bagi tools 5W1H ni, maksudnya who, berdasarkan video itulah who, siapa yang dia nampak dalam video tu, siapa yang terlibat, siapa yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Kalau kita bagi video pencemaran alam sekitar, dia akan utarakan benda-benda itulah. Dan seterusnya adalah what, apa yang berlaku dalam video tu. Seterusnya adalah when, when, bila, bila benda-benda ni berlaku, bila pencemaran dia berlaku. Dan seterusnya adalah what, who, when, where, di mana berlaku. Dan yang terakhir adalah how. Jadi how, bagaimana cara kita nak menyelesaikan atau bagaimana murid tu nak selesaikan isu tersebut. Jadi dia akan membina kerangka tersebut. Murid menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Jadi murid-murid ni akan berfikirlah berdasarkan 5W1H tadi. Okey. Baik. Dan seterusnya ada peringkat penilaian. Murid menilai cadangan-cadangan untuk menyelesaikan pencemaran alam sekitar. Jadi bila dia dah fikir, dia dah bagi dah analisis berdasarkan perbincangan dalam kumpulan tadi, murid akan berfikirlah sebenarnya dalam cadangan-cadangan tu cadangan mana yang terbaik untuk menyelesaikan isu yang kita utarakan tadi, yang cikgu bagi tadi tu. Dan murid memberi maklum balas terhadap pembentangan kumpulan. Jadi di situ mereka akan cuba membuat mana yang terbaik, berfikir mana yang terbaik dari segi faktor-faktor untuk menyelesaikan isu yang cikgu bagi tadi tu. Okey, seterusnya. Dan di sinilah di peringkat penentuan, murid berunding dan membuat keputusan secara kolektif. Jadi di sini murid akan buat keputusan mana satu kerangka cadangan yang dia setuju, ataupun dia akan buat yang mana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah alam sekitar tersebut. Itu kalau kita nak lakukan pembelajaran berasaskan masalah. Dan seterusnya, di sini saya akan share sedikit berkaitan dengan contoh pembelajaran berasaskan masalah. Yang ni untuk mata pelajaran sejarah pula. Tadi mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi hari ini saya akan share juga mata pelajaran sejarah. Kalau kita tengok isu yang untuk mata pelajaran sejarah ni, ataupun soalan-soalan yang kita boleh utarakan supaya membuka minda murid, dia trigger nak tahu apa sebenarnya soalan tu. Apa kata jika Singapura tidak keluar daripada Malaysia pada tahun 1965? Jadi nampak tak soalan-soalan yang kita bagi kepada murid supaya dia berfikir.
Kalau kita tanya soalan yang straight, yang memang dia dah ada jawapan, jadi itu tak akan mencabar minda murid. Okey, yang kedua, apa kata jika Kesultanan Melayu Melaka berjaya mengalahkan Portugis pada 1511? Walaupun pada hakikatnya Kesultanan Melayu Melaka ni kalah, tapi kita twistkan soalan tu supaya dia mencabar minda murid. Jadi murid akan bagi idea lah berkaitan dengan sebenarnya apa yang kalau Kesultanan Melayu Melaka menang, apa yang berlaku kepada negeri Melaka sebenarnya ataupun tanah Melayu pada waktu itu. Dan yang seterusnya, apa kata jika Brunei menyertai Malaysia pada tahun 1963? Yang ni sangat menarik sebab murid mungkin akan pengetahuan sederhana murid dia tahu bahawa Brunei ni kaya, raja dia kaya, rakyat dia pun kaya. Mungkin situasi-situasi ini akan menyebabkan dia akan berfikir kalaulah. Jadi dia mungkin berfikirlah. Dan seterusnya, apa kata jika segenting kera di selatan Siam adalah sebahagian daripada semenanjung tanah Melayu? Jadi dia akan fikir. Dan pada waktu itu mungkin bila kita tanya soalan, murid mungkin kurang pengetahuan dan mungkin dia akan share segenting kera ni terletaknya di mana, di lokasi mana, di selatan Siam. Di selatan Siam tu di mana? Jadi di situ dia akan mula berkongsi idea dan mendapatkan maklumat berkaitan dengan segenting kera dan juga apa kaitan sebenarnya segenting kera dengan tanah Melayu ni. Apa kesan dia? Okey. Jadi saya rasa itu saja contoh-contoh yang saya boleh bagi berkaitan dengan pembelajaran masalah. Jadi selepas ni kita akan berkongsi dengan Cikgu Rosmah situasi sebenar dalam mata pelajaran. Kita akan tengoklah, Cikgu Rosmah akan share nanti. Okey? Di atas tu adalah panduan ataupun stimulasi yang kamu boleh rujuk jawapannya. Kalau ada jawapan yang didorongkan simulasi yang boleh recall, bantu kamu untuk menulis jawapan. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi. Ini reaksi atau jawapan daripada golongan belia. Apa pendapat kamu? Sekiranya, cuba fikirkan, sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi. Ada jawapan? Ada jawapan? Dalam 1, 2, 3 minit ya. Kalau ada soalan nak tanya cikgu? Okey. Ada soalan? Okey. Tidak akan adil kepada rakyat. Yes, rakyat jangan gunakan dua perkataan. Rakyat. Dah jadi maksud yang lain. Rakyat menunjukkan lebih daripada seorang. So rakyat, perkataan rakyat saja Cheris. Hold dulu, jawapan jangan laju sebab cikgu akan ulas balik jawapan kamu. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, rakyat tidak dapat menyuarakan pendapat. Sistem demokrasi tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih Wana, jawapan tepat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memilih kerajaan yang bakal dibentuk. Betul. Ada jawapan lain. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, proses pilihan raya tidak akan berlaku. Sebab demokrasi, salah satu elemen negara demokrasi adalah pilihan raya. Kebebasan bersuara. Mesti ada kebebasan bersuara dalam saluran-saluran yang dibenarkan. Kalau kita ada kebebasan bersuara pun dia ada had dia, ada panduan dia yang tidak boleh melepasi jangkauan tu. Tiada pemimpin dalam negara kita. Tapi kena fikir juga pemimpin boleh dilantik atas dengan cara konsensus kan, persetujuan bersama. Tapi kalau pilihan raya maksudnya kita memilih pemimpin yang benar-benar layak. Dan kita nak menentukan kerajaan yang akan menjaga kebajikan kita, yang nak memastikan negara kita berada dalam keadaan aman, damai kan. Dan sistem pentadbiran negara kita juga berada dalam keadaan sistematik. Kriteria pemimpin yang tidak diyakini rakyat. Apa maksudnya ni Atira? Kriteria pemimpin tidak diyakini rakyat. Maksudnya kita boleh memilih pemimpin yang tidak layak lah ya? Atira? Ya cikgu, maksudnya kita tak kenal dia macam mana. Okey. Dia orang pilih je. Okey. Jadi melalui pilihan raya maksudnya kita melihat proses bagaimana kita mengenali pemimpin dalam sewaktu kempen pilihan raya kan. Jadi kita dapat kenal dengan pemimpin.
pemilihan pemimpin tidak mengikut pendapat rakyat. Ya, okey, sebab dia berasaskan keputusan mungkin persetujuan bersama, dan bagi kumpulan yang tidak bersuara mungkin suara mereka tidak didengari. Okey, kalau tidak diadakan pilihan raya. Okey, kurangnya ketaatan kepada pemimpin yang dipilih. Betul, sebab kita tidak memilih pemimpin tersebut secara majoriti, maka kita tidak akan memberikan taat setia. Okey, jawapan Yasmin, sekiranya rakyat tidak dibenarkan mengundi, maka rakyat tidak berpeluang untuk melibatkan diri dalam sistem pemerintahan dan dalam proses membentuk kerajaan. Okey, betul. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, ia berkemungkinan menjadikan negara kita mengamalkan salah satu sistem komunis. Okey, sebab kalau sistem komunis, semua harta urus kerajaan adalah dihak milikkan kepada negara. Tak ada kebebasan bersuara. Okey. Terjadinya rusuhan atau mogok kerana rakyat tidak mendapat hak mereka. Okey, terima kasih Adli. Okey, jawapan Adli ni selalunya berbeza daripada yang lain lah. Okey, rakyat tidak berpeluang memilih pemimpin yang berkebolehan dan berwibawa. Okey, kurangnya taat setia rakyat terhadap pemimpin, perpaduan di kalangan rakyat yang lemah. Sebab apa? Sebab mereka tak memilih pemimpin tersebut. Okey. Okey, banyak ideologi yang tidak relevan dan tidak logik langsung akan dicipta oleh rakyat akibat kekurangan intelektual. Golongan intelektual lah. Okey, maksudnya golongan intelektual yang menjadi pemimpin. Jadi banyak dakyah-dakyah yang konservatif, yang berhaluan kiri ni, yang subversif akan menular di kalangan rakyat kan. Okey, ekonomi akan hancur kerana akan berlaku harta. Harta ni maksudnya tentangan terhadap, ni kita dah belajar dalam bab 5 kan. Harta. Apa itu harta? Siapa ingat lagi harta? Menutup kedai dan semua sektor ekonomi. Tindakan golongan peniaga, menutup kedai kerana ancaman daripada komunis. Okey, tapi sebenarnya dalam bahagian ni kita nak kaitkan harta tu macam mana, sebab harta tu memang khusus dalam pilihan semasa penentangan komunis. Okey. Ikuan. Kena fikirkan Ikuan, jawapan Ikuan ni. Saya dah sebab cikgu. Ya. Okey, jadi kita boleh ambil jawapan ekonomi akan hancur. Boleh Ikuan? Saya dah sebab cikgu. Okey. Sebab rakyat akan koyok sebab tak ada kuasa untuk bagi memilih pemimpin. Mereka tidak ada saluran menyuarakan pendapat. Masuk Ikuan. Ya. Okey, terima kasih. Okey, kepentingan sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Betul, Azizul. Okey, Aizul. Okey, maksudnya negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu elemen semesti ada pilihan raya. Okey, jadi proses pilihan raya ni di mana kebebasan bersuara rakyat bagi menentukan siapa yang akan menjadi kerajaan, siapa yang akan mewakili rakyat. Okey, wakil kepada rakyat untuk bersuara dan juga mengemukakan tuntutan. Okey. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, negara akan menjadi huru-hara dan berlakunya peperangan. Okey. Ada nak komen tak jawapan daripada Danish ni? Ada tak? Hal ini demikian kerana rakyat, hak rakyat untuk menyuarakan pendapat dan memilih pemimpin tidak diberikan. Kamu boleh komen jawapan daripada kawan kalau rasa tak setuju. Okey, Lim. Jawapan Lim, pentadbir yang mentadbir negara kita tidak disukai oleh rakyat sebab mereka tidak dipilih berasaskan keputusan majoriti kan. Okey, rakyat akan menderhaka kepada pentadbir. Wah, konsep menderhaka. Konsep menderhaka ni kita belajar balik sistem feudal. Konsep menderhaka kepada raja. Pemimpin tersebut berkemungkinan tidak mempunyai potensi dalam mentadbir negara kita. Sebab sebab dalam proses pilihan raya ada tempoh berkempen. Tempoh berkempen ni lah, masa ni lah pemimpin akan mengambil peluang ataupun calon-calon yang akan bertanding menggunakan peluang ini untuk mendekati rakyat. Jadi tadi kita dah tengok PDPR yang dilaksanakan oleh Cikgu Rosmah. Jadi kita dah tengok tadi berkaitan dengan soalan apa yang Cikgu Rosmah sampaikan dalam proses pembelajaran berasaskan masalah ni. Jadi kalau tengok di sini, soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Rosmah ialah sekiranya rakyat tidak dibenarkan mengundi. Jadi itu soalannya. Jadi murid akan mula berfikir isu yang Cikgu Rosmah utarakan. Okey. Di sini saya akan buat sedikit rumusan lah berkaitan dengan soalan satu yang Cikgu Rosmah bagi tadi. Okey. Dalam persoalan ataupun isu yang Cikgu Rosmah bagi tadi ialah isu mengundi. Isu mengundi. Jadi kalau rakyat tidak dibenarkan mengundi. Jadi murid akan mula berfikir berkaitan dengan isu tersebut, iaitu isu mengundi lah.
Jadi murid akan mula berbincang, akan mula berfikir berkaitan apa sebenarnya maksud mengundi. Ya, jadi kita nampak di situ pengetahuan sedia ada murid berkaitan dengan proses undian, mengundi, tempoh mengundi. Jadi semua tu dia akan ambil tahu. Ya. Jadi bila dia dapat jawapan-jawapan itu, dia akan cuba senaraikan keputusan ataupun cuba senaraikan jawapan yang berkaitan dengan rakyat tidak dibenarkan mengundi tadi dalam chat yang Cikgu Rosmah buat tadi. Jadi kita nampaklah jawapan-jawapan yang murid telah bagi. Okey. Jadi di situ kita nampak keputusan kendiri, keputusan murid sendiri yang buat keputusan tu, bahawa dia sama ada dia fokus kepada prioriti mana kalau rakyat tidak dibenarkan mengundi. Okey. Jadi kita nampak perbezaan antara idea, kekuatan ataupun penjelasan dan juga pemikiran murid itu sama ada dia fokuskan kepada yang mana. Okey. Percambahan idea ni menunjukkan bahawa murid akan berfikir dan terus berfikirlah supaya kelas kita sewaktu kita laksanakan PDPI tu menjadi lebih menarik dan juga beraktiviti. Itu adalah proses pembelajaran berasaskan masalah ini penting. Okey ya. Itu berkaitan dengan pembelajaran berasaskan masalah untuk soalan satu yang Cikgu Rosmah buat tadi. Okey. Sistem demokrasi tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih Wana, jawapan tepat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memilih kerajaan yang bakal dibentuk. Okey, betul. Okey, ada jawapan lain. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, proses pilihan raya tidak akan berlaku. Ya, okey. Sebab demokrasi, salah satu elemen negara demokrasi adalah pilihan raya. Kebebasan bersuara. Okey, mesti ada kebebasan bersuara dalam saluran-saluran yang dibenarkan. Kalau kita ada kebebasan bersuara pun dia ada had dia, ada panduan dia yang tidak boleh melempasi jangkauan tu. Tiada pemimpin dalam negara kita. Tapi kena fikir juga pemimpin boleh dilantik atas dengan cara konsensus kan, persetujuan bersama. Tapi kalau pilihan raya maksudnya kita memilih pemimpin yang benar-benar layak. Dan kita nak menentukan kerajaan yang akan menjaga kebajikan kita, yang nak memastikan negara kita berada dalam keadaan aman, damai kan, dan sistem pentadbiran negara kita juga berada dalam keadaan sistematik. Kriteria pemimpin yang tidak diyakini rakyat. Apa maksudnya ni Atira? Kriteria pemimpin tidak diyakini rakyat. Maksudnya kita boleh memilih pemimpin yang tidak layak lah ya Atira? Ya cikgu, maksudnya kita tak kenal dia macam mana. Okey. Dia orang pilih je. Okey. Jadi melalui pilihan raya maksudnya kita melihat proses bagaimana kita mengenali pemimpin dalam sewaktu kempen pilihan raya kan. Jadi kita dapat kenal dengan pemimpin. Pemilihan pemimpin tidak mengikut pendapat rakyat. Ya. Sebab dia berasaskan keputusan mungkin persetujuan bersama. Dan bagi kumpulan yang tidak bersuara, mungkin suara mereka tidak didengari. Kalau tidak diadakan pilihan raya. Kurangnya ketaatan kepada pemimpin yang dipilih. Betul, sebab kita tidak memilih pemimpin tersebut secara majoriti, maka kita tidak akan memberikan taat setia. Jawapan Yasmin, sekiranya rakyat tidak dibenarkan mengundi, maka rakyat tidak berpeluang untuk melibatkan diri dalam sistem pemerintahan dan dalam proses membentuk kerajaan. Betul. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, ia berkemungkinan menjadikan negara kita mengamalkan salah satu sistem komunis. Sebab kalau sistem komunis, semua harta urus kerajaan adalah dihak milikkan kepada negara. Tak ada kebebasan bersuara. Terjadinya rusuhan atau mogok kerana rakyat tidak mendapat hak mereka. Terima kasih Adli. Jawapan Adli ni selalunya berbeza daripada yang lain lah. Rakyat tidak berpeluang memilih pemimpin yang berkebolehan dan berwibawa. Kurangnya taat setia rakyat terhadap pemimpin. Perpaduan di kalangan rakyat yang lemah. Sebab apa? Sebab mereka tak memilih pemimpin tersebut. Banyak ideologi yang tidak relevan dan tidak logik langsung akan dicipta oleh rakyat akibat kekurangan intelektual. Golongan intelektual lah. Maksudnya golongan intelektual yang menjadi pemimpin. Jadi banyak dakyah-dakyah yang konservatif, yang berhaluan kiri ni, yang subversif akan menular di kalangan rakyat kan.
Ekonomi akan hancur kerana akan berlaku harta. Harta ni maksudnya tentangan terhadap, ni kita dah belajar dalam bab 5 kan. Harta. Apa itu harta? Siapa ingat lagi harta? Menutup kedai dan semua sektor ekonomi. Tindakan golongan peniaga menutup kedai kerana ancaman daripada komunis. Tapi sebenarnya dalam bahagian ni kita nak kaitkan harta tu macam mana, sebab harta tu memang khusus dalam pilihan semasa penentangan komunis. Ikuan. Kena fikirkan Ikuan, jawapan Ikuan ni. Saya dah sebab cikgu. Ya. Jadi kita boleh ambil jawapan ekonomi akan hancur. Boleh Ikuan? Saya dah sebab cikgu. Sebab rakyat akan koyak sebab tak ada kuasa untuk bagi memilih pemimpin. Mereka tidak ada saluran menyuarakan pendapat. Masuk Ikuan. Terima kasih. Kepentingan sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Betul Azizul. Aizul. Maksudnya negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu elemen yang mesti ada pilihan raya. Jadi proses pilihan raya ni di mana kebebasan bersuara rakyat bagi menentukan siapa yang akan menjadi kerajaan, siapa yang akan mewakili rakyat. Wakil kepada rakyat untuk bersuara dan juga mengemukakan tuntutan. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, negara akan menjadi huru-hara dan berlakunya peperangan. Ada nak komen tak jawapan daripada Danish ni? Ada tak? Hal ini demikian kerana rakyat, hak rakyat untuk menyuarakan pendapat dan memilih pemimpin tidak diberikan. Kamu boleh komen jawapan daripada kawan kalau rasa tak setuju. Lim, jawapan Lim, pentadbir yang mentadbir negara kita tidak disukai oleh rakyat sebab mereka tidak dipilih berasaskan keputusan majoriti kan. Rakyat akan menderhaka kepada pentadbir. Konsep menderhaka. Konsep menderhaka ni kita belajar balik sistem feudal. Konsep menderhaka kepada raja. Pemimpin tersebut berkemungkinan tidak mempunyai potensi dalam mentadbir negara kita. Sebab sebab dalam proses pilihan raya ada tempoh berkempen. Tempoh berkempen ni lah, masa ni lah pemimpin akan mengambil peluang ataupun calon-calon yang akan bertanding menggunakan peluang ini untuk mendekati rakyat. So masa ni juga walaupun dalam masa sekejap pemimpin boleh menentukan, rakyat boleh menentukan siapa yang layak untuk dipilih sebagai pemimpin. Rakyat tidak dapat menyertai dalam isu politik. Yes, rakyat tidak ada kebebasan berpolitik lah, maksud mereka kalaupun menyertai kesatuan dan juga persatuan tapi mereka tidak ada kebebasan untuk menentukan kepimpinan. Malaysia akan mengalami ketidakstabilan dari segi ekonomi dan sosial. Jenayah, jenayah yang semakin berleluasa akibat ketidaksefahaman di kalangan rakyatnya. Kita stop soalan ni, tak perlu jawapan lagi sebab kita ada soalan lain nanti kita akan bincang. Kalau ada jawapan yang kita nak komen di sini, kamu boleh komen kalau kamu tak setuju dengan pendapat cikgu. Kalau nak komen pun boleh. Kamu pilihlah mana-mana yang kamu rasa tak berapa logik, tak sesuai, kamu boleh bersuara. Ini pun salah satu kebebasan bersuara juga. Kita boleh memilih jawapan yang mana yang terbaik. Darurat akan berlaku akibat darurat akan berlaku rusuhan. Maksudnya darurat diisytiharkan kerana berlakunya rusuhan di kalangan rakyat dalam sesebuah negara. Jawapan Rika, pentadbiran negara tidak berjalan lancar. Negara berada dalam keadaan kucar-kacir kerana ketidaksefahaman di kalangan rakyat. Rakyat tidak mendapat hak untuk memilih pemimpin negara. Ya, betul. Ini sebab salah satu daripada komponen pilihan raya menentukan pemimpin. Ekonomi negara akan jatuh. Of course, bila negara berada dalam keadaan kucing-kacir, aktiviti ekonomi ini tidak dapat dijalankan. Okey, jawapan Nazrin. Yang lain tolong baca jawapan Nazrin ni kalau ada komen. Sekiranya rakyat di negara kita tidak dibenarkan mengundi, amalan rasuah dan salah kuasa dan rasuah akan berlaku. Akan berlaku. Maksudnya rakyat akan disogok dengan pelbagai imbuhan untuk menjamin kekuasaan di kalangan pemimpin. Ya, betul? Salah laku rasuah akan berleluasa. Rusuhan dan tunjuk perasaan akan berlaku disebabkan rakyat tidak dibenarkan menyuarakan suara dan pendapat. Di samping itu, pertelagahan antara kaum juga akan berlaku. Kerana pemimpin negara didominasi oleh satu kaum saja.
Kebajikan rakyat juga akan terabai disebabkan oleh salah guna kuasa dan sikap pilih kasih oleh pemimpin. Ya, of course, kalau kita lihat pemimpin akan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang telah memilih beliau sebagai pemimpin, kan? Okey, itu jawapan yang bagus juga daripada Nazrin. Kemudian tampuk pemerintahan negara juga akan dikuasai dan diwarisi oleh keluarga pemimpin. Oh, Nazrin nak kaitkan dengan apa? Warisan. Okey, warisan maksudnya walaupun negara kita mengamalkan sistem demokrasi, ada juga jawatan-jawatan tertentu khususnya dari segi penglibatan dalam bidang politik didominasi oleh keluarga. Tapi cikgu tak berapa saja sangatlah Nazrin jawab bahagian itu kan. Sebab nanti kita akan menyentuh individu atau sensitiviti seseorang. Tapi mungkin kita boleh kaitkan dari segi kita nak mengelakkan daripada berlakunya maksudnya satu-satu jawatan itu atau kuasa itu dikuasai oleh satu keluarga ataupun satu keturunan, kan? Okay, Nazrin? Okey, jawapan yang lain. Kerajaan pemimpin tidak mendapat sokongan penuh daripada rakyat seterusnya. Okey, dapat mencetuskan rusuhan, ya. Okey. Tapi ada kemungkinan juga untuk rakyat takut kerana pemimpin ada pilihan untuk jadi zalim. Macam mana dia jadi zalim, Ikhwan? Ada juga rakyat takut kepada pemimpin. Macam Joseph Stalin. Konsep zalim, okey. Konklusinya rakyat akan jadi takut nak serang kerajaan. Ni rampasan kuasa lah. Kita kaitkan dengan rampasan kuasa. Okey, jawapan Ikhwan macam sedikit ekstrim sikit. Kita boleh kaitkan dengan sistem pemerintahan yang zalim lah. Sistem diktator. Bila diktator maka akan berlakulah rampasan kuasa. Maksudnya ada usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang kejam. Okey? Ikhwan? Okey, Lim, Jaleh, pentadbir yang mentadbir negara kita tidak disukai oleh rakyat. Rakyat akan menderhaka pada pentadbir. Okey, pemimpin tersebut berkemungkinan tidak mempunyai potensi. Yes, tirani is pemimpin yang menindas rakyat sama dengan diktator, kejam. Konklusinya rakyat akan takut nak serang ni jawapan Ikhwan tadi. Maksudnya tirani. Nazrin reply balik jawapan daripada Ikhwan kan. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya. Cikgu akan keluarkan soalan the next. Okey, ada kaitan tadi. Okey, ada kaitan. Jika negara tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa. Cuba fikirkan. Okey. Jika negara tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa. So fikirkan apa yang dimaksudkan dengan berwibawa. Okey. Jadi kamu boleh pilihlah berwibawa tu dia ada pelbagai kriteria. So terpulang kepada kamu. Berwibawa yang mana yang kamu nak bincangkan di sini. Sebab berwibawa mempunyai pelbagai ciri atau pelbagai kriteria. Okay? Contoh tidak amanah, tidak berpandangan jauh, itu adalah berwibawa. So jika negara tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa, apa maksud? Apa yang akan terjadi? Jika sesebuah negara itu ditadbir oleh pemimpin yang tidak berwibawa. Okay? Silakan dalam 2-3 minit jawapan. Jika negara tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa. Faham konsep berwibawa? Berkarisma. Okay, berkarisma. Berkarisma describe mungkin dari segi, kita nampak dari segi zahir lah. Berkarisma mungkin kebolehan berpidato, okay, dari segi rupa paras, dari segi perlakuan, tingkah laku. Okay. Tapi yang ini jika dia juga merupakan salah seorang pemimpin yang berwibawa lah. Kriteria yang tidak pemimpin yang berwibawa. Okay. Ada jawapan? Ada jawapan? Cikgu tunggu jawapan. Kalau ada yang tak faham soalan? Ada yang tak faham dengan soalan? Yang perlukan penjelasan?
2 minit. Okay, kita melihat tentang ketokohan Tengku Abdul Rahman sebenarnya. Tunku Abdul Rahman yang berjaya membawa negara kita mencapai kemerdekaan. Apa usaha yang telah dilakukan oleh Tengku Abdul Rahman? Itu penilaian. Penilaian untuk melihat kredibiliti seorang pemimpin. Jadi terbukti sehingga ke hari ini bagaimana negara kita, pembentukan negara kita hari ini. Ada jawapan? Negara tidak maju, ya betul. Pemimpin yang tidak berwibawa boleh menyebabkan sebuah negara itu tidak maju. Negara suka bersaing di pentas antara bangsa, ya. Berpotensi dijajah semula, ya betul. Kita belajar daripada sejarah kan. Kita belajar dari sejarah, ada faktor dari segi kepimpinan. Kemudian pentadbir yang mentadbir negara kita tidak disukai. Ini macam mana ni? Silap. Balik. Okey Amal. Okey. Tadi jawapan soalan tadi kan. Jika negara tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa, hubungan diplomatik dengan negara lain tidak dapat dilakukan. Ya, sebab seorang pemimpin itu tidak berpandangan jauh. Tidak berwibawa tu maksudnya dia mungkin fokus dari segi tidak berpandangan jauh. Bila dia mewujudkan hubungan sebuah negara tu mesti ada tak negara di dunia ini yang tak ada hubungan dengan negara lain? Ada tak? Ada tak hubungan negara, satu negara di dunia ini yang memang tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana negara di dunia ini? Ada ke tak ada? Korea Utara bukan ya? Korea Utara negara yang mengamalkan fahaman komunis tapi dia masih ada hubungan diplomatik dengan Malaysia pun ada. Kan dia ada lawatan pemimpin daripada Korea Utara. Jika negara tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa, hubungan diplomatik tidak dapat dilakukan. Pemimpin yang tidak berwibawa adalah pemimpin yang tidak berpandangan jauh. Jadi bila tidak berpandangan jauh, dia tidak boleh nampak dari segi agenda, dari segi vision yang nak dicapai kan, sebab dia tidak berpandangan jauh. Jadi kesannya ekonomi negara akan menurun dan jatuh. So kita akan melihat lebih, sebenarnya soalan ni kita nak melihat tentang kesan kepada negara, kesan kepada rakyat jika negara tidak mempunyai pemimpin yang berwibawa. Sebab maju atau mundurnya sebuah negara tu memang bergantung kepada pemimpin. Jadi kalaulah kita memilih pemimpin yang tidak berwibawa, apa risikonya? Apa kesannya? Negara tidak dapat dijalankan dengan aman. Maksudnya pentadbiran negara tidak dapat dilaksanakan dengan stabil dan sistematik. Pentadbiran tidak dapat dilaksanakan dengan tiada jaminan kestabilan politik. Ekonomi merosot. Terima kasih Iwana. Baik, seterusnya kita tengok kepada soalan 2. Tadi Cikgu Rosmah kemukakan soalan yang kedua berkaitan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Soalan 2 yang Cikgu Rosmah kemukakan ialah jika negara tidak mempunyai pemimpin berwibawa. Di situ Cikgu Rosmah telah membuka soalan ini kepada sesi soal jawab supaya murid tidak keliru, ataupun murid mahukan penjelasan berkaitan dengan pemimpin berwibawa itu. Jadi proses ini macam sama juga dengan tajuk yang pertama tadi, tu. Jadi prosesnya berlaku sama lah. Jadi murid akan mula berfikir berkaitan dengan isu itu, pemimpin yang tidak berwibawa ni. Apa maksud pemimpin? Apa maksud berwibawa? Berpotensi, mungkin murid akan berfikir tentang itulah. Jadi sebenarnya idea-idea atau pemikiran murid ini hebat kalau mereka diberikan peluang untuk berbincang tentang isu ini. Dan kalau isu itu yang kita kemukakan itu isu yang panas ataupun isu yang menarik waktu itu, jadi persoalan-persoalan ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dan nampak menarik lah. Jadi di situ kita akan nampak murid akan cuba menyaraikanlah apa sebenarnya kalau pemimpin tidak berwibawa tu. Jadi Cikgu Rosmah menggunakan pendekatan yang sama, itu bagi jawapan dalam ruangan chat dalam PDPR itu. Jadi di situ dia akan berbincanglah dengan murid-murid dia. Dan di situ juga kita nampak keputusan-keputusan kendiri murid telah dibuat. Sebenarnya apa adalah pemikiran mereka.
Sebenarnya persoalan-persoalan yang murid buat ini ataupun murid yang bagi jawapan ini semuanya ada dalam pemikiran murid. Tapi kita akan nampak murid akan bagi jawapan apa prioriti yang ada dalam pemikiran mereka sendiri. Di situ kita akan nampak lah. Okey? Iaitu adalah soalan yang kedua yang kita nampak lah. Jika kebebasan bersuara tidak dibenarkan di negara kita, boleh kaitkan dengan cara cikgu mengajar juga. Cikgu ada beri tak kebebasan bersuara dekat kamu? Okay. Jika kebebasan bersuara tidak dibenarkan di negara kita, okay, apa yang akan terjadi? Kebebasan bersuara merupakan salah satu elemen bagi negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Tapi tadi cikgu dah sebut, kalaupun kebebasan bersuara tu dia ada had, ada limit. Yes. Kau tulis dalam ni sebab jawapan tu cikgu akan semak balik nanti jawapan. Kamu boleh search room untuk cari jawapan kamu nanti. Untuk ulang kaji ataupun untuk penyediaan nota. Boleh dapatkan bahan tu di sini Okay. Ada yang tak faham dengan soalan? Apa kau? Kau tidak menggunakan saluran yang betul kan? Betul tak Amar? Kau tak menggunakan saluran yang betul ni. Okay. Ada jawapan? Kau gunakan saluran yang betul untuk menyuarakan pendapat kamu. Seorang satu saja, sekiranya kebebasan bersuara tidak dibenarkan, corak pemerintahan negara akan berubah kepada ideologi berbentuk komunis. Wah, Nazrin. Okay, seperti di Korea Utara, kerana rakyat tidak dibenarkan menyuara pendapat mereka. Ya, kita kena tukar sistem pemerintahan negara kita lah daripada demokrasi kepada sistem komunis. Dan ingat balik pada tahun 1955, jika Tengku Abdul Rahman membenarkan soalan daripada siapa? Nazrin itu kan tanya. Jika PKM ini dibenarkan wujud sebagai satu parti yang sah dan jika bertanding dalam pilihan raya parti komunis menang, maka mungkin negara kita akan menjadi sebuah negara yang berasaskan sistem pentadbiran komunis. Okey, ada jawapan lain? Kebebasan bersuara maksudnya kita mengemukakan bantahan, kita memberikan cadangan ataupun kita mengkritik. Kita mengkritik pemerintah. Tetapi kebebasan tu tidak ada sekarang. So apa yang akan terjadi rasanya? Okay, hubungan antara rakyat dan pemimpin tidak rapat kerana tiada orang tengah untuk berkomunikasi dan kesannya negara kurang menjadi maju. Okay, Ikhwan tekankan dari segi peranan orang tengah yang menghubungkan rakyat dengan pemimpin. Okay, tapi soalan kita adalah berkaitan dengan kebebasan bersuara. Jika kita tak bebas bersuara. Ya, Rika. Okay. Lim, jawapan Lim. Pemimpin tidak mengambil tahu bahawa cara meminta mereka adalah betul atau tidak. Ya, sebab tak ada komen. Tak ada kritikan. Okay. Tidak memberikan kepuasan kepada rakyat kerana tidak dapat menyuarakan pendapat. Ada jawapan lain lagi? Ada jawapan lain? Hak memberi pendapat dinafikan dan membawa kepada pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Okey, terima kasih Wana. Okey, maksudnya hak untuk diberikan pendapat itu dinafikan. Tadi kita dah tengok kalau negara yang tidak membenarkan kebebasan bersuara, negara itu mengamalkan sistem pemerintahan komunis lah. Berkuasa rakyat, kerajaan berkuasa penuh ke atas negara itu. Termasuklah tidak ada kebebasan bersuara. Ya, Atira, rakyat kurang taat kepada pemimpin kerana pendapat mereka tidak dapat disuarakan. Danish tidak dibenarkan kerana membuat sistem pemerintahan secara tersendiri dan ini boleh menjurus ke arah ketidakadilan, kekejaman juga. Sebab tidak ada bantahan daripada rakyat. Dan satu lagi kita boleh lihat, bila tidak ada kritikan, maka di sini pemimpin tidak akan dapat memperbaiki mutu perkhidmatan mereka. Kalau kita tak ada kebebasan. So macam kamulah, kalau dalam kelas cikgu tak benarkan kamu bersuara. Satu mungkin menyebabkan kamu boring berada dalam kelas sebab cikgu menggunakan kuasa sepenuhnya. Cikgu seorang aja bercakap. Kamu tak ada
Tapi apa yang berlaku hari ini, kamu tak nak bercakap, kamu menggunakan bahasa perkataan kan. Masalah rakyat tidak dapat diselesaikan dan berlaku pemerintahan tidak adil. Baik, kita tengok pula soalan yang ketiga yang Cikgu Rosmah buat tadi. Soalan ketiga adalah soalan jika kebebasan bersuara tidak dibenarkan di negara ini. Jadi yang ini memang panaslah ataupun isu yang menariklah untuk dikupas buat waktu ini. Ya, saya rasa murid-murid kita ni memang terdedah dengan kebebasan bersuara ni dari segi suara anak muda. Jadi kita kemukakan soalan yang sebegini supaya murid-murid akan dapat berfikir. Okey. Jadi sebenarnya persoalan ni adalah sama lah macam soalan yang pertama dan yang kedua tadi. Cuma saya nak maklumkan ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Jadi kalau mata pelajaran lain, matematik, sains dan bahasa Inggeris, bahasa Melayu semua, sebenarnya prosesnya adalah sama. Jadi kita perlu kemukakan isu apa yang berlaku ataupun isu semasa apa yang berlaku pada waktu itu yang sesuai dengan konten atau kandungan yang kita nak kemukakan ataupun nak mengajar pada hari itu. Jadi kalau tengok di sini adalah isu kebebasan bersuara. Jadi memang ni the best lah dalam PDPR yang Cikgu Rosmah buat. Jadi murid akan berfikir tentang kebebasan bersuara. Dia akan bincang dari segi sudut pandang dia, apa yang dia faham tentang kebebasan bersuara ni. Apa sekatan-sekatan dia, apa kelebihan-kelebihan dia. Dia akan mula berbincang dengan kawan-kawan dia lah. Dan mungkin dia ada pengetahuan sedia ada dia sendiri. Okey. Jadi dalam subjek matematik mungkin berkaitan dengan harga barang, GST yang kita kemukakan pada hari ini. Jadi di situ konten yang kita nak sampaikan tu mungkin ada berkaitan dengan tambah nilai tambah, nilai pengurangan dan sebagainya. Sama juga dengan subjek sains. Jadi murid akan menyenaraikan apa sebenarnya maksud kebebasan bersuara. Apa sebenarnya kalau dibenarkan, tak dibenarkan, ada pro and con dalam proses ini, kebebasan bersuara ataupun suara demokrasi rakyat ni. Dan di situ murid akan mula buat keputusan lah. Keputusan ni adalah, kalau tengok Cikgu Rosmah tadi, adalah dia buat keputusan, murid akan buat keputusan secara peribadi ataupun keputusan individu. Jadi yang ni saya dapat kupas berkaitan dengan soalan yang ketiga, soalan untuk mata pelajaran sejarah. Okey. Jadi kita akan seterusnya lah nanti. Baik, seterusnya adalah saya akan buat berkaitan dengan rumusan keseluruhan. Jadi kalau tengok tadi rumusan keseluruhan berkaitan dengan soalan 1, 2 dan 3 dan juga simulasi yang dibuat oleh Cikgu Rosmah berkaitan dengan soalan pembelajaran berasaskan masalah dalam PDPR. Baik. Apa yang saya nampak, apa yang saya boleh jelaskan bahawa dalam proses kita nak melaksanakan PDPR ataupun PDPC, 3 konsep utama asas kepada PDPR ataupun PDPC masih sama, iaitu permulaan, perkembangan dan penutup. Jadi benda ni tak boleh lari lah kita sebagai seorang guru. Proses ni kena ada. Jadi di peringkat ini cikgu kena buat perancangan lah. Di mana ada permulaan, ada perkembangan dan juga ada penutup dalam PDPR ataupun PDPC berkenaan. Okey. Jadi, baik. Dari segi strategi PDP, semasa kita merancang 3 step ataupun 3 langkah dalam PDPR ataupun PDPC yang saya sebutkan dalam slide pertama tadi. Jadi strategi-strategi dalam PDP dalam proses-proses ataupun dalam ketiga-tiga proses tu, kita kena lihat semula. Okey, yang tadi itu adalah soalan simulasi yang Cikgu Rosmah buat dalam PDPR berkaitan dengan soalan. Fokus kepada soalan, kita nampak soalan lah. Okey, cuma kita akan fokuskan hari ini macam mana kita nak proses supaya pembelajaran berasaskan masalah ni dapat dilaksanakan dalam bilik darjah ataupun dalam PDPR dengan begitu baik dan berkesan. Baik, dalam proses kita nak laksanakan pembelajaran berasaskan masalah ni, proses PDPR yang kita tekankan kepada 3 asas utama tadi, iaitu permulaan, perkembangan dan juga penutup, masih sama. So yang pertama ialah berkaitan dengan set induksi. Set induksi tu kita boleh buat berkaitan dengan konten apa yang kita nak bagi hari itu. Jadi kita kena tengok tajuk lah, ataupun kita kena buat berdasarkan RPH yang kita bina.
Okey, RPH, RPT yang kita bina. Baik. Dalam set induksi tu kita boleh teruskan dengan soalan ataupun isu apa yang kita nak kemukakan. Okey, mungkin kita boleh tunjuk gambar, tentang proses mengundi. Jadi selepas saja kita tunjuk gambar, kita terus kemukakan soalan. Kita terus kemukakan isu apa yang kita nak sampaikan. Supaya murid dah mula berfikir. Daripada step yang pertama, dia dah mula berfikir. Okey. Dan yang kedua ialah, kalau tengok cikgu semua tadi tu, dia mungkin berlaku secara individu. Sebab proses tu dalam PDPR ni ada murid yang dari segi kecekapan dan kemahiran untuk masuk dalam breakout dan juga masuk dalam kumpulan, dan kecekapan kita untuk mengurus bilik darjah tu perlu ada. Jadi dalam proses kita nak membahagikan kumpulan, mungkin kita boleh bahagi awal, dan kita juga boleh bahagikan kumpulan pada masa kita buat PDPR ataupun PDPC tu. Jadi kita kena buat perancangan yang lebih rapi lah. Jadi dan ada dua dalam proses kita nak buat kumpulan ni, nak bahagikan kumpulan, kita kena fikirkan tentang keupayaan murid. Kalau keupayaan murid kita tinggi, jadi soalan yang kita nak kemukakan itu pun tinggi. Tapi apa-apa pun kita penting proses percubaan, try and error. Kita kena cuba dulu. Kalau kita tak cuba, kita tak nampak kebolehan murid kita. Kita bagi dulu soalan tu, kita akan nampak. Kadang-kadang murid ni mungkin kita tak nampak masa dia menulis. Kita nampak idea dia bila dia bercakap, bila dia berkomunikasi. Kita akan nampak. Sebab ada murid yang kemahiran visual dia mungkin rendah, kemahiran komunikasi dia lebih tinggi. Kemahiran menulis dia rendah, kemahiran dia berkomunikasi tinggi. Jadi kita bagi dulu kepada murid supaya kita nampak idea-idea, kita nampak apa yang dia boleh buat, setakat mana kita boleh buat. Jadi di situ kita nampak keupayaan murid lah. Jadi dalam proses keupayaan murid tu, kita nak bilangan soalan pun kita kena tengok. Jadi kalau murid kita boleh, kita bagikan murid kepada beberapa kumpulan. Mungkin kita boleh bagi soalan ataupun isu yang sama kepada murid yang dia punya tahap keupayaan dia tu sederhana ataupun rendah. Tapi kalau murid kita, murid yang keupayaan dia tinggi, jadi bilangan soalan mungkin kita boleh bagi tinggi lah untuk kita memproses kandungan tu lebih cepat. Contohnya macam Cikgu Rosmah tadi. Jadi soalan tu mungkin kita boleh bagikan kumpulan satu buat soalan yang satu berkaitan dengan umur mengundi. Soalan kedua kebebasan bersuara. Soalan kumpulan tiga buat pula soalan yang ketiga yang tadi tu. Jadi maknanya kalau kita nak bagi soalan, bilangan soalan dan juga keupayaan murid tu kena tengok. Okey. Jadi kalau murid tu keupayaan dia rendah ataupun lemah, jadi mungkin satu soalan. Tapi murid yang bijaksana, murid yang level dia tinggi, jadi kita boleh bagi pelbagaikan soalan. Lepas tu kita akan kumpulkan soalan-soalan itu mengikut kumpulan, dia akan bentangkan. Baik, yang ketiga adalah berkaitan dengan kaedah ataupun teknologi apa yang kita nak guna. Kalau dalam bilik darjah mungkin kita boleh buat berkumpulan secara tak menggunakan, sebenarnya kalau menggunakan teknologi pun boleh. Kalau tak menggunakan teknologi pun boleh, kalau kelas biasa. Tapi dalam keadaan PDPR, kita mungkin boleh bahagikan kumpulan, kita boleh buat Google Doc. Jadi murid akan buat perbincangan dalam Google Doc tu. Kita buat satu Google Doc, kita akan nampak murid akan buat kumpulan-kumpulan, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kita share Google Doc tu kepada murid. Ataupun saya rasa kalau kita buat dalam bentuk yang Cikgu Rosmah bagi tadi pun, saya rasa boleh. Cuma dari segi jawapan tu, mungkin dari segi jawapan tu, kalau kita sebagai cikgu, kita type sendiri pun boleh dalam slide yang kita buat ataupun dalam Google Doc yang kita buat. Kita type, sama ada murid type, kita type. Yang tu bergantung kepada bagaimana kita proses, bagaimana kita buat supaya dia lebih mudah. Okey? Jadi dari segi kaedah perbincangan ataupun kaedah pembahagian kumpulan tu bergantung kepada macam mana cikgu mengupayakan pembahagian kumpulan dan kaedah yang kita nak buat itu. Seterusnya dari segi perbincangan. Jadi untuk pembelajaran berasaskan masalah ni, dia prosesnya kepada perbincangan. Jadi kalau ada perbincangan, maknanya ada kumpulan. Sebab bila dia buat perbincangan, sama ada secara bentuk lisan ataupun bentuk dalam tulisan macam tadi dalam ruangan chat. Jadi kita akan nampak proses perbincangan itu membentuk peribadi murid, membentuk kemahiran berfikir murid secara berkolaboratif lah. Dia tak jadi macam individu. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan masa perbincangan.
masa perbincangan ataupun masa pembentangan. Jadi kita kena bagi ruangan yang cukup kepada murid untuk bentang, untuk bincang. Okey. Jadi dalam proses PDP ni, masa perbincangan mungkin kita kena bagi kat dia 10 minit ataupun 15 minit. Kita kena bagi ruang masa untuk dia berfikir. Kalau kita cakap 5 minit, kita kena bagi 5 minit lah. Kalau kita bagi dia 10 minit, kita kena bagi 10 minit. Ruang masa yang mencukupi. Mungkin kita boleh buat time frame untuk dia supaya dia berfikir. Letaklah kalau dalam PDPR tu kita letaklah lagu-lagu sikit masa dia buat perbincangan dalam kumpulan. Okey. Jadi murid ni sebenarnya kreatif. Kalau kita buat pembahagian kumpulan, dia mungkin kita boleh buat kata okey. Cikgu akan tunggu di dalam ruangan ni. Jadi kamu akan buat perbincangan dalam tempoh 10 hingga 15 minit. 10 minit ke 15 minit bergantung pada cikgu lah. Jadi cikgu akan buat murid akan buat perbincangan. Mungkin dia akan menggunakan WhatsApp, telefon dalam WhatsApp dalam bentuk grup, dalam 2-3 orang dia akan buat perbincangan. Saya rasa murid kreatif sebenarnya dalam proses ini. Okey. Khususnya kita buat pembentangan. Pembentangan ni mungkin dalam bentuk rakaman. Ya, dia ada buat keputusan semua, dia ada bincang dalam WhatsApp, dia bincang dalam ruangan lain. Jadi dalam join chat kan dia buat. Jadi di situ dia akan buat pembentangan. Dia mungkin buat rakaman dalam 5 hingga 3 minit saja, tak perlu banyak-banyak. Tak perlu lama-lama. Kita bagi masa kat dia dalam 1 hingga 2 minit berkaitan dengan tajuk apa ataupun isu apa yang dia nak kemukakan ataupun dapatan kumpulan dia tu. Dia akan bentang lah di situ. Dia berdasarkan video tu. Saya rasa murid bila dia buat video menggunakan handphone tu, mungkin seorang saja dia akan fikir okey, dia akan berkeputusan. Ali, you yang bentang. Jadi you kena rakam apa yang kita bincangkan tadi, hantar kepada Cikgu Rosmah. Share dalam Google Meet lah. Saya rasa dia boleh buat. Tapi yang penting kita mencuba dulu. Proses tu akan berlaku penambahbaikan lah. Dan di situ akan berlaku soal jawab dan keputusan. Maknanya bila dia bentang, kumpulan lain boleh bersoal jawab berdasarkan keputusan yang dia telah buat. Keputusan ahli kumpulan dia buat. Mungkin dia akan mempertahankan. Dan juga ahli kumpulan lain juga akan bertanya soalan kenapa dia pertahankan jawapan-jawapan dia bagi. Sebab dalam soalan yang Cikgu Rosmah bagi tadi tu, dia ada pro, dia ada con. Mungkin kumpulan ni dia akan letakkan prioriti untuk soalan tu, jawapan dia yang ni. Tapi kumpulan lain prioriti dia mungkin yang nombor 2, yang nombor 3. Jadi di situ akan berlaku kita panggil perbincangan yang panas, yang menyeronokkan untuk dia bercambah minda. Okey? Dan terakhir sekali ialah rumusan ataupun kesimpulan. Jadi murid akan buat keputusan ataupun kesimpulan. Sebenarnya apa keputusan yang dia telah buat? Dia akan mempertahankan keputusan yang dia buat. Dan akhirnya cikgu akan selepas dia buat pembentangan ataupun perbincangan tadi tu, cikgu akan buat kesimpulan ataupun penambahbaikan apa sebenarnya yang berlaku berdasarkan soalan itu. Dan sebenarnya dalam kita membuat pembelajaran berasaskan masalah ni, fokusnya adalah murid. Okey, murid yang lebih banyak mengemukakan soalan, mengemukakan jawapan, mengemukakan idea-idea baru, idea-idea tersendiri dalam bentuk berkumpulan. Jadi yang itu cikgu kena ambil maklum. Dan kalau boleh bagi peluang kepada murid untuk berbincang, bercakap, berkomunikasi dalam kapasiti ataupun skala. Kalau saya boleh bagi di sini, dalam 70% adalah murid yang berbincang. Kita hanya sebagai pemerhati dalam PDPR ataupun PDPC berkenaan. Jadi kita boleh nampaklah tadi Cikgu Rosmah share berkaitan dengan sedikit soalan berkaitan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Saya mengulas tentang macam mana proses kita nak buat supaya pedagogi berkaitan dengan pembelajaran berasaskan masalah dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan juga berkesan. Sebenarnya cikgu-cikgu, kalau kita buat pembelajaran berasaskan masalah, dia akan menjadi lebih menarik dan berkesan untuk soalan-soalan kebak ni. Sebab idea-idea ni akan membuka pemikiran murid. Dia akan ada keteguhan untuk dia menyatakan pendirian dia sendiri. Itu saja. Jadi saya rasa yang ini bergantung kepada subjek lah yang kita nak buat. Tapi apa-apa pun prosesnya tetap sama. Prosesnya tetap sama. Jadi saya rasa itu saja saya berkongsi berkaitan dengan apa yang Cikgu Rosmah buat dan apa penambahbaikan ataupun apa yang perlu kita rancang untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan masalah. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Syukur Alhamdulillah
majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita beredar daripada majlis ini, saya ingin sampaikan di sini petikan daripada surah Al-Insyirah, petikan daripada ayat 5 sehingga ayat 6. Kalau kita lihat di sini, iaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksud di sini for indeed with hardship, indeed with hardship will be ease. Maksud di sini bahawa jikalau kita menghadapi apa-apa masalah, tuan-tuan amalkanlah ayat ini. Kita dapati bahawa insya-Allah, saya percaya bahawa Allah akan menyelesaikan masalah kita itu, sama ada cepat ataupun dekat. Kalau kita lihat di sini bagaimana kan indeed with hardship, kita dengan sepenuh hatinya will be ease the pain, menyelesaikan masalah kita, cuba menyelesaikan masalah kita. Jadi kita amalkanlah ayat ini. Dan sehingga itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjaya menjalankan program pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain acara.